lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Dan saya memilih hadis riwayat Muslim nombor 3527. Hadis riwayat Muslim nombor 3527. Haddathana Yahya bin Habib Al-Harithi. Haddathana Khalid bin Al-Harith. Haddathana Ibn Jurayj. Haddathana Yunus bin Yusuf an Sulaiman an Yasar. قال تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Satu hari daripada Sulaiman bin Yasar, beliau menyebutkan orang beredar daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian datang pula satu orang daripada ahli Syam, daripada negeri Syam, dan beliau menyebutkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ayyuha syekh, wahai syekh, yakni Abu Hurairah, ceritakan kepada kami, sampaikan kepada kami hadis yang kau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apa-apalah hadis yang nak disampaikan oleh Abu Hurairah yang beliau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya antara manusia yang awal dibangkitkan di hari kiamat, rajulun ustushhida, adalah lelaki yang mati syahid, seorang lelaki yang dia itu mati syahid. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dibawakan kepadanya nikmat-nikmatnya dan dia tahu itulah nikmat-nikmat yang bakal dinikmatinya. Seorang lelaki yang dia itu matinya mati syahid, dan kemudian dia itu antara yang awal dibangkitkan dan ditunjukkan di hadapannya nikmat-nikmatnya. Maka dia tahu itulah dia nikmat daripada kematian dia, yakni mati syahid. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau dah usahakan dengan kematian syahid engkau ini? Maka kata lelaki tadi, qala qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berjuang di jalanmu ya Allah sehinggalah aku mati syahid. Qala kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li yuqala jari, tetapi engkau sebenarnya berjuang hanyalah untuk diangkat sebagai pejuang. Engkau nak disebut sebagai pahlawan. Engkau nakkan nama dan kemuliaan sebagai seorang yang berperang di jalan Allah. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Maka selesailah urusan tanya jawab tadi, kemudian diperintahkan untuk dia itu diseret dengan wajahnya sehinggalah dicampakkan. Ulqiya, ulqu maksudnya diambil kemudian dicampakkan, dilepaskan begitu, itu dah dia ulqu. Hatta ulqiya finnar, kemudian diseret dengan wajahnya sehinggalah dia itu dicampakkan ke neraka. Kita pun tahu Nabi SAW pernah menyebutkan tentang puncak amal, iaitu jihad. Dan sekarang ni Nabi SAW sedang membawakan kepada kita contoh di mana satu orang yang beramal dengan amal ahli syurga, dengan amal yang paling puncak, tetapi kerana niatnya itu menjadikan amalnya itu hina. Kerana itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis innamal a'malu bin niyat sebagai hadis yang pertama, bahkan utama dalam susunannya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian dibangkitkan satu orang yang ketika hayatnya dia itu belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya antara yang tergolong dalam golongan ini. Saya belajar dan berkongsi dengan tuan-tuan, nampak mulia. Kata Nabi SAW, dia itu membacakan Al-Quran dan mengajarkannya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dibawakan kepadanya nikmat-nikmatnya dan dia tahu itulah nikmat yang bakal dinikmatinya. Qala fama amilta fiha, maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, apa yang kau dah buat dengan amalan kau ini? Kata orang itu, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran, aku belajar ilmu. Dan tadi saya dah bacakan hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi
ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha untuk berada di atas jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Now Allah Subhanahu wa taala betul-betul nak mudahkan ni. Tapi masalahnya bila Allah tanya apa yang kau buat, dia kata dia belajar ilmu. Wa 'allamtuhu, dan aku ajarkan dia. Aku ajarkan ilmu itu kepada manusia. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku membacakan Al-Quranmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzabta. Engkau berdusta. Engkau berdusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaka ta'allamtal ilm, tetapi engkau sebenarnya belajar ilmu dan mengajarkannya. Liyuqala alim, supaya engkau dipanggil sebagai orang yang cerdik pandai. Engkau digelar sebagai ulama. Engkau mendapat nama sebagai ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, azakumullah. Jangan sangka Allah tak tahu. Jangan sangka ada ruang untuk orang-orang seperti saya sekalipun untuk berhadapan dengan Allah dan menyebarkan penipuan. Takkan mungkin ada ruang. Allah tahu kau baca buku ni untuk kau tunjuk depan anak-anak murid kau terpandai. Allah tahu kau sebut benda-benda ni, kau buat-buat bunyi ilmu tu macam ilmu supaya kau dilihat sebagai ustaz yang hebat sebutannya. Engkau tak nak sebut-sebut elok-elok kaedah, engkau gunakan kaedah supaya engkau diangkat. Wow, tengok sebut pun dah macam Arab. Allah kata engkau sememangnya belajar ilmu dan mengajarkannya supaya engkau disebut sebagai orang alim. Wa qara'tal Quran liyuqala huwa qari, dan kau bacakan Al-Quran di hadapan manusia. Kau ajarkan Al-Quran supaya engkau disebut sebagai orang yang mahir membaca Al-Quran. Engkau tak nak orang tak tahu engkau pandai baca Al-Quran. Kau bacakan Al-Quran depan orang supaya orang sebut-sebut, oh dia tu lah yang pandai baca Al-Quran tu. Engkau nak orang macam tu. Engkau nak orang angkat engkau sebagai satu orang yang alim dan pandai baca Al-Quran. Faqad qila, maka selesailah urusan tanya jawab tadi. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan hal yang sama, diseret dengan wajahnya, kemudian dicampakkan ke neraka. Wa rajulun, dan kemudian yang ketiga, satu orang wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi. Ini dahsyat. Satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan untuknya dari sudut harta, dan dia sedekahkan, dia infakkan seluruh hartanya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dipanggillah dia, ditunjukkan di hadapannya nikmat-nikmatnya, dan dia tahu itulah nikmat-nikmat yang bakal dinikmatinya. Qala fama amilta fiha, maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, apa yang kau dah buat? Kata orang ini, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak meninggalkan walau satu pun jalan yang kau suka untuk hamba-Mu berbelanja di atasnya, melainkan akan aku belanjakan kesemuanya. Jalan-jalan yang kau sukai ini, tidak ada satu pun yang aku tinggalkan, dan aku belanjakan semuanya untuk engkau, di jalan engkau, kerana engkau. Kata lelaki tadi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala kadzabta, engkau berdusta. Walakinna fa'alta liyuqala huwa jawad, tetapi engkau sebenarnya buat semua tu supaya engkau dipanggil sebagai seorang yang pemurah, bangsawan, hartawan, kongsiwan, segalawan. Faqad qila, maka selesailah tanya jawab tadi. Selesai. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan ke atasnya untuk diseret dengan wajahnya sehinggalah dicampakkan ke neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, a'azzakumullah. Betapa dahsyatnya urusan hati dalam menempatkan di manakah martabat amal kita. Betapa hebatnya penangan niat dalam amal kita. Dan kerana itu Nabi SAW menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dianya tergantung dengan niatnya, dan setiap amalan itu ianya menghasilkan apa yang dia niatkan. Bila kita lihat bagaimana sebenarnya seseorang yang beramal dengan amal yang hebat, namun kerana niatnya tidak cukup untuk menjadikan dia itu hebat di sisi Allah Azza wa Jal. Rubba amalun saghir takunu kabiru inda niyatih. Boleh jadi amal yang sangat kecil ianya menjadi sangat besar di sisi Allah kerana niatnya. Wa rubba amalun kabir, dan boleh jadi amal yang besar takunu saghiran inda niyatih, menjadi sangat hina kerana niatnya. Dan Nabi SAW bawakan
kemuncak ataupun amalan yang paling tinggi yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain. Nabi bawakan satu orang yang beramal dengan syahidnya dia dalam peperangan. It's not easy, tuan-tuan. Sekalipun dia itu niatnya tak betul, nak turun ke medan perang, bukan senang. Kalau kita lihat bagaimana 300 orang muslimin, 300 orang muslimin ini nak berhadapan dengan 1000 tentera musyrikin. Tuan-tuan rasa apa sebabnya mereka nak pergi perang tu? Apa sebabnya mereka berani untuk turun berperang, menentang kedatangan 1000 orang tentera? Apa sebabnya? Adakah mereka pernah lihat yang Nabi SAW pernah lawan dengan 10 orang dan Nabi menang? Mereka pernah lihat ke benda tu? Tak pernah. Bayangkan, tuan-tuan tak pernah tengok pun saya bersilat. Selama ni tuan-tuan tengok saya duduk atas kerusi je. Tiba-tiba saya bagi tahu tuan-tuan, jom kita nak kena lawan ni. Tuan-tuan kena tolong saya. Kita ada 20 orang. Kita kena gaduh dengan 100 orang. Siapakah di kalangan tuan-tuan yang nak datang tolong saya? Dan kemudian saya kata dengan tuan-tuan, jangan risau. Allah akan tolong tuan-tuan. Siapakah di kalangan tuan-tuan yang nak yakin dengan perkataan saya? Tapi kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in min ahli al-Badar, dari kalangan sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar, kenapa mereka berani untuk turun ke medan perang? Berperang dengan tentera musyrikin seramai 1000 orang, dan mereka tahu yang mereka hanya ada 300 orang. Kerana iman. Iman mereka betul. Mereka tahu yang beri kemenangan itu adalah Allah semata-mata. Yang menjamin kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan kali ini untuk Badar, Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan untuk perang. Dia macam kita tahu bapak kita memang ada duit RM100. Kemudian bapak kita kata pergilah beli KFC tu. Pergi je order. Adakah kita nak risau? Kita tak risau sebab kita tahu bapak kita ada RM100. Cuba kalau kita tahu bapak kita memang ada RM5 je. Memang confirm ada RM5. Bapak kita kata pergilah order KFC tu. Risau kita kan, tengah-tengah order pusing-pusing belakang bapak dah lari. Kan? Begitulah konsepnya. Yakinnya muslimin, hebatnya iman mereka. Dan betulnya dan benarnya iman mereka. Dan untuk turun berperang di jalan Allah, bahkan untuk syahid, ianya bukan satu amalan yang ringan, bukan satu perkara yang mudah untuk dibuat oleh sesiapa pun. Tapi kemudiannya dia menjadi hina kerana niatnya. Dia turun supaya dia tidak disebut sebagai pengecut. Dia turun supaya dia itu dianggap sebagai pejuang. Supaya dia dan keturunannya dibesarkan dengan kemuliaan sebagai pahlawan. Maka tuan-tuan dan puan, azakumullah, perhatikan. Sehebat mana pun amal kita, selagi kita belum mati, amal itu belum menjadi apa-apa buat kita. Boleh sahaja satu hari kita sendiri yang menjadi mannan, yang mengungkit-ngungkit pemberian kita kepada orang, yang mengungkit-ngungkit kebaikan kita kepada orang. Ingat balik hadis sebelum ni yang saya kongsikan. Thalathatun la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim. 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang kepadanya dan tidak akan membersihkan dia daripada dosanya. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka itu azab yang pedih. Kata Abu Dzar radhiyallahu an bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lain, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasulullah? "Faqad khabu wa khasiru." Mereka tu betul-betul rugi dan celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqala al-mannan wal musbil wal munafiqu sil'atahu bihalfil kadhib." Yang pertama adalah orang yang al-mannan, yang mengungkit-ngungkit kebaikan dan pemberian mereka. Wal musbil, orang yang menjulurkan seluarnya ataupun pakaian bawah pinggangnya sehingga menutup mata kakinya. Dan yang ketiga, penipu yang berdusta untuk melariskan dagangannya. Abu'u laka bi'ni'matika alayya wa abu'u